Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustaz dan para pendengar. Pembentangan pada hari ini yang bertajuk Rasuah Asbab Kejatuhan Ummah akan dibentangkan dan dihuraikan oleh kumpulan kami. Nama saya Muhammad Huzi Akmal bin Muhammad Arsyad akan membentangkan pengenalan bagi tajuk ini. Apa yang kita dapat tahu bahawa rasuah ini telah berlaku semenjak dulu lagi. Ia bagaikan tradisi masyarakat dan diturunkan kepada generasi baru sehinggalah kini. Bagaimanakah rasuah ini boleh terjadi? Apakah juga yang dimaksudkan dengan rasuah ini? Okey, sebelum itu, kita dapat tahu bahawa banyak negara yang telah membantah akan gejala rasuah ini. Maka terciptalah satu konvensyen iaitu United Nations Convention Against Corruption, yakni UNCAC. Konvensyen ini merupakan manifestasi di peringkat global yang menolak dan menuntut setiap negara berjanji yang meratifikasikan konvensyen ini untuk memerangi rasuah. Malaysia adalah salah satu negara yang telah mengikuti konvensyen ini. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Rasuah dalam bahasa Arab iaitu rashwat, yakni sesuatu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan kontrak dan keistimewaan dari pihak berkuasa, iaitu sesebuah syarikat selepas memberi wang hadiah kerajaan kepada pihak-pihak tersebut. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta SPRM 2009, Akta 694, terdapat 4 kesalahan rasuah utama iaitu meminta atau menerima rasuah Seksyen 16 dan 17 A Akta SPRM 2009. Yang kedua, menawar atau memberi suapan Seksyen 17B Akta SPRM 2009, mengemukakan tuntutan palsu Seksyen 18 Akta SPRM 2009, dan terakhir, menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Okey, apa yang kita dapat lihat pada kerajaan akbar pada slide seterusnya ialah Malaysia adalah salah satu negara yang tertinggi dalam gejala rasuah ini. Okey, apa yang kita dapat lihat bahawa Malaysia bukan sahaja pada penjawat awam, pada kaki tangan kerajaan yang lain pun, kaki tangan kerajaan mahupun swasta telah melakukan rasuah ini. Jadi kita sebagai generasi baru yang akan memerintah negara pada masa hadapan, kita perlulah mengambil berat tentang gejala tersebut supaya gejala ini tidak menular kepada generasi-generasi baru yang akan datang. Okey, selepas ini slide seterusnya akan dibentangkan oleh rakan saya, iaitu statistik rasuah pada negara ini. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Hakimi bin Mustafa. Nombor ID FB 19129. Okay, hari ini saya ingin membentangkan tentang statistik tangkapan bagi tahun 2020, 2019 dan 2018. Tangkapan ini terbahagi kepada dua sektor, iaitu penjawat awam dan awam. Statistik bagi tahun 2020 ini hanya direkod pada Januari sahaja. Data ini diperoleh dari website PDRN sendiri. Okey, dari segi sektor penjawat awam, ianya terbahagi kepada 3, iaitu pengurusan tertinggi, pengurusan dan profesional dan sokongan. Bilangan bagi keseluruhan penjawat awam ialah 41 kes di mana pengurusan tertinggi dengan 1 kes, pengurusan dan profesional 9 kes dan sokongan sebanyak 31 kes. Peratus bagi sektor penjawat awam ialah 50.62%. Bagi sektor awam pula, ia merekodkan sebanyak 40 kes yang terdiri daripada swasta 14 kes, orang awam 22 kes dan lain-lain 4 kes. Peratusan bagi sektor ini ialah 49.38% dan jumlah keseluruhan bagi dua sektor ini ialah 81 kes. Bagi tahun 2019, peratus tangkapan bagi penjawat awam ialah 48% dan awam 52%. Dan bagi tahun 2018, peratus tangkapan bagi penjawat awam ialah
53% dan awam 47%. Okey, sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakirin bin Aminuddin. ID number FP19122. Okay, saya terus ke slide pertanyaan saya di mana statistik tangkapan sehingga Februari 2020. Okay, jika kita lihat daripada data ini, pada tahun 2018, sektor awam mewakili sebanyak 53.24% tangkapan, 2019 52.22% tangkapan, sehingga Februari 2020 49.09% tangkapan. Okey, jika kita dilihat pada sektor awam, orang awam pada tahun 2018 sebanyak 240, 2019 291 dan sehingga Februari 2020 sebanyak 40 orang tangkapan. Okey, apakah itu orang awam? Orang awam merupakan orang biasa, rakyat biasa seperti kita. Mereka cenderung kepada rasuah kerana mereka memerlukan perkhidmatan. Jadi mereka memberi rasuah kepada penjawat awam untuk memudahkan perkhidmatan mereka. Okey, seterusnya kita tengok kepada sektor penjawat awam di mana pegawai sokongan merupakan jumlah paling tinggi tangkapan. Kita lihat pada tahun 2018 sebanyak 273 tangkapan, 2019 387 tangkapan, 2000 sehingga Februari 2020 sebanyak 57 tangkapan. Okey, saya bagi contoh sektor pegawai sokongan. Okey, pegawai sokongan adalah seperti kerani, pembantu tabir, pembantu makmal. Okey, kenapa mereka lebih cenderung kepada rasuah? Kerana mereka merupakan bahagian pengurusan yang terlibat pada bahagian pengurusan. Mereka mengambil rasuah adalah sebab ingin hidup senang. Yang kedua adalah jika berlaku tangkapan sudah pastinya berlaku salah guna kuasa dalam kalangan pejabat awam. Okey, saya ambil kata-kata daripada mantan Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Ismail Bakar di mana beliau menyatakan pejabat awam merupakan golongan yang berisiko tinggi terhadap rasuah, khususnya mereka yang terlibat dalam pelaksanaan keputusan dan perolehan kerajaan. Kata-kata beliau diambil ketika Majlis Pelajaran Plan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023. Okey, kajian sebanyak 40% daripada pesalah yang ditahan oleh SPRM adalah kalangan pejabat awam bagi tempoh 2011 hingga 2015. Kita pergi ke slide seterusnya di mana sektor yang cenderung kepada rasuah. Okey, jika kita dapat dilihat di sini, sektor perolehan merupakan sektor paling tinggi menerima cenderung kepada rasuah, itu sebanyak 42.8%. Apakah itu perolehan? Perolehan merupakan sesuatu yang diperolehi hasil atau pendapatan. Okey, saya ambil masuk rasuah, masuk perolehan perolehan iaitu mengikut Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD di mana menyatakan perolehan awam merujuk kepada pembelian barang, perkhidmatan dan kerja oleh kerajaan dan perusahaan milik awam. Perolehan awam terlibat dalam wang pembayar cukai. Jadi tidak mustahil kerana mereka lebih cenderung kepada rasuah kerana mereka melibatkan sektor wang cukai. Okey, kita lihat seterusnya sektor penguatkuasaan yang cenderung kepada rasuah itu penguatkuasaan sebanyak 23.9%. Contohnya adalah JPJ, pegawai polis dan sebagainya.
Okey, kita dapat lihat di sini sektor pelaburan merupakan salah satu sektor yang cenderung kepada rasuah 0.4%, sektor pelesenan dan permit 8.6%, pembayaan dan hasil 8.1%, pentadbiran 13.4%, perniagaan dan industri 1.2%, hal ehwal undang-undang dan kehakiman sebanyak 0.9%, pertahanan dan keselamatan 0.1% dan perkhidmatan adalah sebanyak 0.5%. Okey, kita lihat di sebelah data sebelah ini mana rasuah di Malaysia. Sorotan penting siapa yang korup di Malaysia. Pegawai yang terlibat dalam rasuah berdasarkan peratusan responden di mana pegawai pengubal undang-undang sebanyak 41%, penjawat awam 45%, ahli majlis tempatan sebanyak 48%, pemungut hasil 8%, pegawai polis 57%, hakim 33%, dan tidak ketinggalan juga pemimpin agama juga merupakan cenderung kepada rasuah sebanyak 31%. Okey, saya pergi kepada slide seterusnya di mana daripada data diambil oleh Indeks Persepsi Rasuah CPI tahun 2019 di mana Malaysia melonjak 10 anak tangga pada tahun 2018 daripada tempat ke-21 ke kedudukan 51. Dan di rata Asia pula sebanyak kedudukannya adalah sebanyak di tempat 51. Okey, kenapa kita mendapat Malaysia lonjak 10 anak tangga? Kerana menurut TIM berkata peningkatan kedudukan Malaysia dalam hasil tindakan segera kerajaan dalam memerangi rasuah. Okey. Seterusnya dipetik daripada sumber sinar harian di mana aduan rasuah mengikut kajian SPRM tahun 2013 hingga 2018 sebanyak 63.3% aduan diterima berkaitan dengan sektor awam. Daripada jumlah tersebut, 42.8 adalah sektor perolehan, 63.9 merupakan sektor penguatkuasaan, 8.69% sektor pelesenan dan permit. Daripada jumlah tersebut, kita dapat lihat 73% jumlah yang aduan yang diterima oleh SPRM. Okey, di sini kita dapat lihat statistik siasatan sepanjang tahun 2019 berkaitan salah laku rasuah pejabat awam, di mana 480 kertas siasatan dibuka, 463 tangkapan dilakukan, 141 pertuduhan. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karul Fitri. ID number FB 19114. Okay, kat sini kita akan sambung dengan rasuah dari segi konteks agama. So, rasuah kalau ikut konteks agama, okay, kita slide seterusnya. Okay, kalau mengikut dari pandangan dari setiap agama mendidik penganut mereka untuk melakukan kebaikan. Itu secara umum je lah. So, semua agama, tak kira agama apa sekalipun, agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha semua, dia ajar kita untuk buat baik. So kalau kita sendiri boleh tahu rasuah ni merupakan suatu benda yang salah dalam kalangan masyarakat, lagi-lagi agama pun dah memang kata benda tu salah. So kita kalau ikutkan kita masuk itu secara umum. Kalau kita mengikut agama Islam, so dalam sebuah hadis, Abdullah ibn Amru anhuma meriwayatkan bahawa yang bermaksud Rasulullah SAW melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Riwayat Abu Daud 3580, At-Tirmizi 1337 dan Ibnu Majah 2313.
So kat sini dia jelas bagi tahu bahawa pemberi dan penerima rasuah ni dua-dua dilaknat oleh Allah, iaitu Tuhan orang Islam dan juga Rasulullah, iaitu Nabi dan Rasul kepada penganut beragama Islam. So kat sini dia kata dah salah tu dah dari pandangan agama Islam. So kalau mengikut konteks falsafah, itu kalau ikut rukun negara lah, first yang kita tahu rukun negara, iaitu yang pertama kepercayaan kepada Tuhan. So kat sini kalau kita ikutkan kepercayaan kepada Tuhan, maknanya kita pegang teguh pada agama lah. Tu maknanya kalau dalam negara tu mana orang yang berpegang teguh dengan agama mereka ni, so dia boleh jadi rakyat yang baik untuk negara. Jadi kita move on dengan next slide. Dari sini kita ada gambar kartun kat sini, iaitu Nanatsu no Taizai, Sin of Pride. So Nanatsu no Taizai ni apa benda sebenarnya? Dia sebenarnya tak ada apa. Dia perkataan bahasa Jepun, iaitu Seven Deadly Sin. Siapa yang tengok anime, yang channel cerita kartun Jepun, anime, dia tahulah benda ni. So Seven Deadly Sin. Apa benda Seven Deadly Sin ni? Kita pergi ke next slide. Itu satu ajaran agama Kristian. Kalau macam Islam, dia mungkin kata sunnah, akhlak itu lah. Dalam Kristian dia ada juga macam side pengajaran dia. So ni dalam ajaran Kristian, iaitu ada 7 macam dosa yang berbahaya, yang tidak bermoral lah, sifat yang tidak bermoral. Benda-benda ni yang bahaya lah untuk seseorang insan. So yang pertama kita ada gluttony, greed, wrath, pride, envy, lust and sloth. So apa kaitan dia dengan rasuah ni? So apa yang kita nak dalam agama Kristian lah, dia ikut pandangan agama Kristian, rasuah ni dia biasanya dia akan berkait rapat dengan greed, pride and sloth. So macam slide tadi sebelum tu kan, yang Nanatsu no Taizai tu, tu dia gambar satu karakter, dia Sin of Pride. Mostly dia makanya rasuah ni sebab pride. Apa yang dikatakan pride ni sebab biasanya orang yang menerima atau memberi rasuah ni, dia nak macam nak menjaga martabat dia orang. So dia orang ni macam lebih pada pentingkan diri, lebih ke pangkat dia orang. So tu yang banyak ada yang bagi rasuah, terima rasuah. Lepas tu sama juga yang greed. Greed tu mana tamak lah kan. Pride ni macam maruah dia. Dia berkait apa yang rasuah ni biasanya sebab tamak. Lepas tu lagi satu sloth ni, sebab dia malas. Sloth biasanya untuk malas lah. Sebab yang rasuah ni biasanya semua memang kerja dia macam tak buat kerja lah, cakap ayam je. Istilah dia macam tu. So dia ni kebanyakan malas. So apa yang kita dapat kat sini dalam konteks agama ni, nak dikatakan dikaitkan dengan falsafah dengan rukun negara ni. So rasuah ni biasanya orang akan terima bila dia pegangan agama dia tak kuat lah. Kita ulang sekali lah. Sebab macam pertama, rukun negara yang pertama adalah berpegang teguh kepercayaan kepada Tuhan. So percayaan kepada Tuhan, siapa yang macam percayaan kepada Tuhan, siapa yang macam lemah, macam kalau orang Islam kata iman dia lemah, so dia akan senang lah terima rasuah. So bila orang tu percaya kepada Tuhan dia tak ada, so dia kemungkinan dia macam nak jadi macam satu, orang kata pepatah Melayu kata istilah, kerana nila setitik rosak susu belangan, kerana nila setitik rosak susu sebelangan. Walaupun macam tak ada kena-mengena, sebab seorang ni lah dia akan merosakkan macam satu negara. Dan dia macam
Kata kalau nak menyumbang ekonomi negara apa semua, dia ni macam sangat lemah lah. So itu sajalah yang saya boleh simpulkan. Okay, kita akan teruskan yang slide seterusnya. Nama saya Cha Jendong, nombor metrik TB19068. Di sini saya nak tentang topik rasuah. Bagaimana rasuah boleh berlaku di negara kita. Rasuah berlaku kerana terdapat sebahagian individu sanggup menggunakan cara yang salah untuk memaksimalkan keuntungan personal atau korporat. Tetapi, individu yang terlibat dalam aktiviti rasuah ini memerlukan keadaan di mana mereka tidak dihalang atau digalak daripada berbuat demikian. Rasuah perlu dielakkan kerana ia membawa kepada berbagai jenis kesan terhadap negara kita. Ia juga boleh mengakibatkan kerja-kerja yang membahayakan, contohnya kurang pelaporan dan penarikan kontraktor beretika dari pasaran. Selain itu, ia menimbulkan ancaman kepada negara dan individu. Ia boleh menyebabkan perolahan sosial dan menggalakkan lebih banyak jenayah. Di sini ada dua cara untuk mengelakkan rasuah. Satu, pupuk semangat patriotisme. Kedua, mempunyai asas rukun negara. Kalau kita ada pupuk semangat patriotisme, kita dapat tolak unsur hasutan, fitnah dan rasuah. Kedua adalah asas rukun negara. Di sini ada berbagai contoh tentang asas rukun negara. Contohnya kedamaian, kesejahteraan, persatuan, kesetiaan kepada raja dan negara, sikap toleransi antara satu sama lain, semangat patriotisme. Kalau kita ada semangat patriotisme dan asas rukun negara, kita dapat mengelakkan rasuah daripada kalangan yang tamak. Okey, di sini saya sudah habis tentang saya. Saya pas kepada kawan saya. Terima kasih. Nama saya Wong Kai Sheng, metrik ID TA19095 dan saya akan membentangkan kesan-kesan jenayah rasuah terhadap individu dan masyarakat. Pesalah rasuah menerima hukuman dengan dikenakan denda, bayaran atau dimasukkan ke dalam penjara. Pesalah rasuah juga diturunkan jawatan dan mengalami kehilangan pekerjaan dan sukar mencari pekerjaan baru kerana kehilangan kepercayaan masyarakat. Pesalah rasuah juga memalukan diri sendiri dan nama keluarga. Mereka dipandang rendah oleh orang lain. Seterusnya, menghancurkan keharmonian hidup keluarga. Keluarga terabai kerana ketua keluarga yang melakukan rasuah akan dipenjarakan. Ini mengakibatkan ahli keluarganya mengalami masalah dari segi kewangan. Kehidupan akan menjadi susah. Isteri terpaksa mencari kerja yang banyak untuk menampung kos kehidupan seharian kerana anak masih kecil lagi. Lambat laun, pesalah rasuah serta keluarganya akan mengalami gangguan emosi. Kehidupan masyarakat menjadi tidak harmoni. Contoh, sikap prasangka buruk terhadap jiran yang mempunyai harta yang banyak tapi tidak sesuai dengan pendapatan bulanannya. Gejala rasuah yang dilakukan oleh seseorang itu boleh merebak kepada orang lain dan keadaan ini akan menggugat keharmonian masyarakat. Dan rasuah juga akan menjauhkan jurang perbezaan antara golongan miskin dan kaya. Golongan kaya mempunyai sumber kewangan yang banyak untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh pegawai kerajaan. Ini membolehkan mereka memperolehi lebih banyak peluang yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Walaupun kadang-kala mereka tidak berhak untuk mendapatnya. Rasuah merupakan jabatan kepada mereka untuk menggaut lebih banyak keuntungan. Gejala rasuah mengancam keselamatan negara dan rakyat. Kontraktor yang memberi rasuah kepada pegawai kerajaan akan menyebabkan mereka menghasilkan kerja atau
perkhidmatan yang tidak berkualiti dan tidak menepati spesifikasi demi mendapat keuntungan yang banyak. Bayangkanlah apa yang terjadi oleh rakyat yang menyeberangi sebuah jabatan yang dibina tidak menepati spesifikasi. Rasuah turut menaikkan harga barangan dan perkhidmatan. Apabila amalan rasuah berlaku dalam dunia perniagaan, para peniaga akan memindahkan kos memberi rasuah kepada para pengguna dengan cara menaikkan harga barangan dan perkhidmatan kerana ianya dianggap sebagai kos modal. Hai Ustaz dengan rakan-rakan saya. Nama saya Lansikin, nama matrik FB 19123. Saya dari grup 2. Hari ini saya akan membentangkan pasal akibat menyebabkan rasuah dengan kesan-kesan jenayah rasuah terhadap negara. Akibat menyebabkan rasuah pertama adalah gaji yang rendah, ahli keluarga yang ramai dan kos sara hidup yang tinggi. Akibat menyebabkan rasuah kedua adalah sikap manusia yang ingin mencari jalan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan wang dan ingin suka menunjuk harta benda diri sendiri. Akibat menyebabkan rasuah ketiga adalah sikap manusia yang tidak menyedarkan diri sendiri. Sebagai seorang manusia, saya memang tahu seorang manusia memang tak suka menyalahkan diri sendiri. Akibat menyebabkan rasuah yang terakhir adalah sikap manusia yang mahu melari diri sendiri daripada hukuman tertentu. Selain itu, saya akan membentangkan kesan-kesan jenayah rasuah terhadap negara. Kesan-kesan jenayah rasuah terhadap negara yang pertama adalah menjejaskan imej negara. Imej negara yang kita buruk akan menyebabkan pelancong tidak suka melawakan negara kita. Oleh itu, ini akan juga berkaitan dengan sektor pelancongan. Dengan sektor pelancongan terjejas ini akan juga menyebabkan aliran wang daripada negara luar akan terjejas. Kesan jenayah rasuah terhadap negara ketiga adalah menjejaskan kecepatan dan kelincingan pentadbiran. Dengan adanya rasuah dalam negara kita ini, pentadbiran memang juga tidak adil. Contohnya, orang yang kaya akan melarikan hukuman tertentu. Kesan-kesan jenayah rasuah terhadap negara terakhir adalah tumpuan pelabuhan dan pembangunan negara tidak seimbang dan saksama. Dengan adanya rasuah dalam sektor pelabuhan dan pembangunan ini akan menyebabkan ekonomi negara kita ini akan menurun. Saya rasa ini sudah cukup untuk hari ini. Oleh itu, saya akan bagi rakan-rakan saya untuk membentangkan. Salam sejahtera Ustaz dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Navin Kumar. Nombor kad matrik EC 19117. Terima kasih kepada kawan yang membentang sebelum ni tentang rasuah, di mana mereka dah menerangkan apa itu rasuah, apa kaitan falsafah dengan rasuah, kesan rasuah kepada masyarakat dan negara, dan akhirnya akibat rasuah. Kalau aktiviti rasuah ni membawa kesan negatif dan impak buruk, tentunya ada langkah-langkah pencegahan aktiviti rasuah ini. Oleh itu, saya hari ini akan membentang tentang langkah-langkah pencegahan rasuah. Langkah pertama pencegahan rasuah ini ialah penguatkuasaan undang-undang, iaitu negara kita, di mana negara Malaysia
mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Pentadbiran Malaysia terbagi kepada 3, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif. Di mana eksekutif yang menguatkuasakan undang-undang ni semua. So, kalau di setiap negara, hukuman itu kena berat, kerana hukuman yang berat dijatuhi kepada pesalah rasuah, mereka akan serik untuk melakukan rasuah ini. Okay, melalui langkah ini, masyarakat akan sedar betapa bahaya aktiviti rasuah ini, dan pengamal rasuah akan berfikir 2 kali sebelum melakukan rasuah. Okay, di mana saya tahu negara UK yang ada undang-undang paling berat di dunia ni, iaitu undang-undang Akta Rasuah UK 2010. Iaitu hukuman tu ialah dipenjarakan selama tidak kurang 20 tahun dan 5 kali ganda nilai suapan. Ini yang undang-undang yang paling berat di dunia lah. Okay, langkah seterusnya ialah kepimpinan yang cekap. Kepimpinan ni adalah leadership. Di bawah kepimpinan ni ada pengurusan organisasi. Okey, kepimpinan kena buat penyelian dan pemantauan ke atas golongan pekerja. Hal ni boleh terjaga tidak berlaku aktiviti rasuah dalam sesebuah organisasi. Okey, contoh pemimpin yang cekap negara yang boleh dicontohi ialah India. Negara India juga terkenal dalam aktiviti rasuah. Bila tahun 2014 Dr. Modi jadi Perdana Menteri India, rasuah di India semakin berkurang sampai sekarang. Inilah kepimpinan yang cekap yang boleh dicontohi lah. Dan kita kena dari sini kita boleh tahu betapa penting kepimpinan yang cekap ni. Kita negara Malaysia, negara demokrasi, kita ada hak untuk memilih pemimpin negara kita. So harap kita memilih pemimpin yang cekap untuk mengatasi masalah rasuah ini di negara kita. Selain itu, penerapan nilai murni di sekolah. Sukatan pelajaran sekolah negara kita dalam mata pelajaran seperti pendidikan Islam, pendidikan moral dan pendidikan civic dan kewarganegara dah ada nilai murni dan diterapkan. Okay, nilai murni ini membuatkan generasi dididik agar membenci gejala rasuah. Ini akan bersikap telus, jujur dan amanah semasa menjalankan tugas mereka. Oleh itu, setiap sekolah memastikan sukatan pelajar ini berefektif supaya bila pelajar tersebut tamat sekolah, dia membawa nilai-nilai murni ini untuk tidak mengamalkan atau tidak terlibat dalam aktiviti rasuah. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera Ustaz. Nama saya Kiran Anak Lelaki Pandian, FB 19120, dan saya akan menjelaskan antara langkah-langkah pencegahan rasuah. Antara langkah yang saya akan menjelaskan ialah yang pertama, kempen kesedaran, yang kedua, didikan agama yang mencukupi, dan yang ketiga, penubuhan Badan Pencegahan Rasuah ataupun yang kita sudah ada, iaitu SPRM. Yang pertama, kempen kesedaran. Kempen yang dilancarkan itu mestilah menggunakan media massa secara holistik, iaitu daripada akhbar hinggalah ke internet, untuk memastikan semua masyarakat menerima kempen tersebut. Semua imej atau aksi yang dipaparkan melalui iklan itu mestilah berupaya meninggalkan kesan atau menjadikan masyarakat berfikir 2 kali sebelum mereka menerima rasuah. Jadi, kempen yang begitu mudah tetapi berkesan menjadi satu wahana yang baik dalam peperangan memerangi amalan rasuah ini. Seterusnya adalah didikan agama yang mencukupi.
Penerapan konsep keagamaan dan moral hendaklah dilakukan terutama di sektor pendidikan negara seperti dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti. Usaha menerapkan konsep murni sebegini perlu dilakukan pada peringkat awal kehidupan seseorang itu supaya memudahkan untuk mengawalnya. Semua konsep yang baik dijelaskan kepada pelajar supaya mereka memahami keperluan untuk membebaskan diri dan negara daripada ancaman rasuah ini. Setiap orang yang beragama perlu memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri untuk mengelakkan diri daripada gejala rasuah. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Apabila setiap individu bencikan rasuah sama ada rakyat biasa, pemimpin, peniaga atau jentera kerajaan, maka amalan rasuah dapat diatasi. Kekuatan iman dan jati diri dapat menangkis habuan rasuah sekalipun tiada sesiapa yang tahu dan peluang terbuka luas di hadapan mata. Langkah terakhir daripada saya ialah untuk penubuhan SPRM ataupun penubuhan akta-akta baru di SPRM. Baru-baru ini pada bulan 5, SPRM telah mengumumkan untuk membawa semula Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Seksyen 17A Akta SPRM 2009 adalah satu peruntukan untuk menetapkan prinsip liability korporat yang mana organisasi komersial adalah melakukan suatu kesalahan jika mana-mana pekerja atau pihak bersekutunya melakukan rasuah untuk faedah organisasi tersebut. Organisasi komersial tersebut boleh disifatkan bersalah dalam keadaan sama ada atau tidak pihak pengurusan atasannya atau wakilnya tahu tentang kelakuan rasuah yang dilakukan oleh pekerja atau pihak bersekutunya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Akhir kata daripada kumpulan kami iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah pula kamu menghulurkan harta kamu atau memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Okey, terima kasih daripada kami. Kumpulan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.